wahai imam, kamu nak apa minta? Dia kata, tolong bagi kepada saya jaminan saya tidak akan mati. Kata dia. Dia tak tu tak boleh depan Kaabah so minta, kamu nak minta apa? Minta sekarang, tolong bagi jaminan saya tak akan mati. Tak boleh. Okey, tak boleh tu, tolong bagi saya syurga. Tu pun tak boleh, bukan saya punya. Padahal tu kamu pun kamu pun tak boleh bagi yang tu. Apa saya nak minta kat kamu? Dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam hikmahnya yang kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi min asyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun min himmatin aliyah. Maksudnya, keinginanmu untuk tajrid sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dirimu pada maqam al-asbab adalah kehendak syahwat yang tersembunyi, dan keinginanmu dengan asbab sedangkan kamu ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada maqam at-tajrid adalah kemerosotan himmah, yakni tekad kesufian yang tertinggi. Sebelum membicarakan hikmah ini, jadi kita dahulukan terlebih dahulu dengan memahami beberapa perkara. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan asbab, dan apa yang dimaksudkan dengan tajrid, dan apa yang dimaksudkan dengan himmah aliyah. Al-asbab ialah ma yutawassalu biha ila maqasidid dunya. Itu maksud asbab, yakni sesuatu yang menyampaikan dengannya kepada tujuan dunia. Jadi apa yang menyampaikan kepada tujuan dunia dipanggil asbab. Kedua, tajrid. Tajrid ialah adamu tasyaghulihi bitilkal asbab. Adamu tasyaghulihi bitilkal asbab, yakni tidak menyibukkan diri seseorang tersebut, yakni seseorang tersebut tidak menyibukkan dirinya dengan sebab yang telah dinyatakan. Ini sebab apa? Sebab dunia tadi. Jadi kenapa Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu menyebutkan dengan perkataan ini, dan bahawa seseorang yang berkeinginan dengan tajrid sedangkan Allah Ta'ala telah meletakkan dirinya pada maqam al-asbab adalah termasuk dalam syahwat yang tersembunyi. Faham sini maknanya, seseorang yang inginkan untuk dia tidak memerlukan kepada sesuatu yang menyibukkan dirinya daripada sebab-sebab dunia, sedangkan Allah menetapkan dia di tempat yang perlu dia sibukkan dengan urusan dunia. Tapi bukanlah difahami di sini bahawa maqam asbab di sini lebih rendah daripada maqam tajrid. Dah. Masalah di sini adalah masalah ketika mana seorang tidak menempatkan dirinya pada kedudukan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini bukan membezakan maqam. Tidak beza antara maqam tajrid dengan maqam sebab. Untuk kita mengatakan bahawa saya di maqam tajrid, maka saya lebih tinggi dibandingkan kamu yang perlu kepada sebab. Di maqam tajrid maksudnya kalau kata kita makan, ambil nasi, buah dalam mulut, kenyang. Perbuatan mengambil nasi dan masuk dalam mulut tadi itu sebab. Sebab untuk kenyang tadi adalah ambil nasi, buah dalam mulut. Sebab untuk kita dapatkan nasi tadi adalah duit. Jadi kita kerja dan kemudian dapat duit. Sebab. Ma yutawassalu bihi ila maqasidid dunya. Ma yutawassalu biha ila maqasidid dunya. Dan sesuatu yang menyampaikan dengannya, dengan perkara tersebut, dengan tujuan-tujuan dunianya. Ya, apa sahaja yang menyampaikan tadi, maka dia kira sebab. Jadi sebab untuk kita dapatkan duit kena kerja. Dan sebab untuk kita nak boleh beli makanan adalah duit. Jadi semua tu sebab.
Jadi kalau kita di maqam tu, maqam sebab, tiba-tiba kita nak pergi ke maqam tajrid. Maqam tajrid dengan cara kita tak perlu semua tu. Faham? Jadi misal yang ringkas sajalah. Bukannya misal yang detail dalam semua perkara. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah rahimahullah mengatakan bahawa seseorang yang berkeinginan dengan tajrid, sedangkan Allah meletakkan dia pada maqam sebab, dia termasuk dalam syahwat yang tersembunyi. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah. Katanya itu termasuk syahwat. Kenapa? Karena dia disebutkan sebagai syahwat disebabkan kerana kamu tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengikuti kehendak Allah. Kamu ikut kehendakmu. Yang ini meletakkan diri pada mana-mana maqam. Nah, sebelum kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala menetapkan kita di maqam tersebut, bermakna kita mengikuti syahwat. Sebaliknya mengikuti kehendakmu, dan ini merupakan syahwat. Syahwat kenapa? Kerana kita mendahulukan keinginan kita. Dan syahwat ni pula dikira sebagai khafiyah, yang tersembunyi. Dan dianya sifatnya tersembunyi. Dan kenapa disifatkan demikian? Kerana pada zahir tajarrudnya tadi dilihat seakan-akan kamu itu memutuskan diri kepada Allah, padahal hakikatnya kamu sedang berada dalam keadaan goncang. Jiwamu memerlukan kepada sebab. Kononnya nak jadi macam ahli zikir, tak mau kerja, tapi dalam hati goncang. Dalam hati masih lagi berlaku perperangan dengan nafsunya sendiri bahawa dia memerlukan sebab. Kemudian tapi dia nak buat tajrid. Jadi ini nau' minal syahwah. Kenapa? Karena dia menunjukkan dirinya di maqam tajrid, sedangkan dia sebenarnya hakikatnya adalah maqam asbab. Maka nanti orang akan tengok kata hadza fi maqam tajrid. Jadi ni fulan ni adalah orang yang di maqam tajrid, maka kita kena minta doa dekat dia. Ada awliya, wali min awliyaillah. Padahal sebenarnya adalah hatinya penuh dengan kegoncangan. Ketika tidak ada sebab, dia tak boleh duduk. Boleh nampak ni? Sebab tu dikira syahwat. Syahwat kenapa? Kerana ada sesuatu. Tajrid kamu tadi ada sesuatu. Dan syahwat ni pun berbeza-beza. Ada syahwatnya dengan dunia, ada syahwatnya dengan pangkat, ada syahwatnya dengan wanita. Ada syahwatnya tadi kerana untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang bukan khalis kerana Allah. Contohnya syahwatnya untuk mendapatkan kewalian, contohnya. Jadi dia dapat syahwat juga tu untuk dapatkan kewalian. Jadi dia di maqam tajrid, maknanya pada dalam hati ni bergoncang ketika tidak ada sebab. Dia tak boleh jadi wali dengan segera. Dan itu juga syahwat sebenarnya. Kenapa? Karena kamu tidak mengikuti tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, kedudukan yang ditetapkan oleh Allah, dan kamu menginginkan sesuatu daripada Allah, bukan kerana Allah. Maksudnya tidak khalis, sempurna kerana Allah, tapi kerana sesuatu yang kamu inginkan. Maksud kamu bukan abdun lillah, kamu adalah abdun li syahwah, abdun lil wilayah. Kamu hamba untuk menjadi wali saja, bukan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kisah kita sebutkan dulu, ketika mana seorang tadi dilihat oleh muridnya berada dalam catatan Lauh Mahfuz bahawa dia telah ditempatkan dalam neraka, gurunya dalam neraka, dicatat bersama dengan orang-orang yang celaka. Maka bila dimaklum oleh murid kepada gurunya tanya, apa dia yang kamu nampak, apa yang kamu dapat disyarat apa-apa? Maka murid dia kata, saya telah melihat, wahai tuan guru, bahawa namamu dicatat di kalangan orang-orang yang ahli syaqi, asqiya, maksudnya orang-orang yang celaka. Berubah tak muka guru tadi? Guru tadi kata, saya telah melihat perkara tersebut 20 tahun yang dulu. Dah tahu awal lagi benda tu. Tapi tidak mengubah suatu pun kedudukan untuk saya terus melakukan khidmat kepada Allah. Kenapa? Kerana ana abdulillah. Saya hamba kepada Allah di mana pun Tuhan saya letakkan saya. Itu haknya dia. Bukan haknya saya untuk saya pilih saya nak duduk dalam neraka ke dalam syurga ke. Itu Allah Ta'ala punya. Hadza abdulillah. Dia bukan abd lil jannah.
Bukan hamba kerana nakkan syurga. Kalau dia hamba kerana selain daripada Allah, maka ketika dia nampak Allah tetapkan dia daripada tempat yang tertentu pada waktu tersebut, dia akan berubah waktu tu. Seolah dia akan kata Allah tu zalim dengan dia disebabkan kerana saya ibadah ni lama ni, kenapa ditempatkan saya dalam neraka? Seolah kamu kata neraka tu adalah dengan ibadahnya kamu. Syurga tadi adalah dengan ibadahnya kamu. Neraka patut dijauhkan daripada kamu kerana kamu adalah orang yang telah sujud kepada Allah Ta'ala. Tak. Semuanya lillah. Ya, lillah. Boleh kan tu? Yang ketiga, istilah himmah. Himmah pula ialah halatun lil qalbi, kata ulama. Halah lil qalbi wa hiya quwwatu iradatin wa ghalabatun bi'asin li naili maqsudin ma. Maksudnya sesuatu keadaan yang hadir dalam hati yang merupakan kekuatan kehendak bagi mendapatkan tujuan tertentu. Jadi dia hal. Himmah ni dia hal yang hadir dalam hati, dia main satu semangat. Baik, semangat tu nak ambil je lah. Kita nak terang je lah semangat ni. Seorang contohnya, dia main mengaji. Kemudian, dia datang tiba-tiba hal. Semangat dia datang untuk dia nak hafal Zubat, contohnya. Jadi, hal tadi menyebabkan dia akan terus untuk menghafal Zubat. Kalau ni pula, hal dia datang untuk dia hafal Alfiyah Ibnu Malik. Hal dia ni pula nak banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Baik, macam mana himmah tadi boleh kuat tadi? Sampai dia boleh selawat sampai 10,000 satu hari. Boleh selawat sampai 20,000 satu hari. Boleh sebut la ilaha illallah saja sampai 100,000 satu hari. Ada orang yang macam tu. Baik, mana hal tadi? Kalau suruh diterang dia semangat tu, tak boleh sebut dia. Sebab tu himmah ni adalah halatun lil qalbi. Sesuatu yang hadir dalam hati, yang dicampakkan dalam hati, wahia quwwatun au quwwatu iradah, dan dia adalah kekuatan kehendak, wa ghalabatu imbi'asin, dan juga sesuatu yang membangkitkan semangatnya, linaili maqsudin ma, untuk mendapatkan tujuan yang tertentu. Itu maksud himmah. Jadi suatu himmah tadi akan disifatkan dengan aliyah atau aliyah, yang tinggi, kalau ianya berkait dengan sesuatu yang tinggi. Jadi himmah kalau kata semangatnya tadi berkait dengan akhirah, dengan Allah, dengan Rasulullah, maka dipanggil himmahnya aliyah, himmah yang tinggi. Tapi kalau himmahnya tadi, semangat jadi untuk dapatkan perempuan contohnya, untuk dapatkan harta, untuk dapatkan pangkat, untuk dapatkan kecintaan orang, dia dipanggil himmah daniyah, dipanggil au safilah, himmah-himmah yang rendah, yang tidak tinggi. Jadi bagaimana, macam mana kita nak dapat tahu bahawa kita ni dinamakan dengan maqam sebab ataupun maqam tajrid? Nanti kita akan sebutkan. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kepercayaan dan pergantungan serta i'tiqad bahawa segala urusan tadi adalah daripada Allah dan kepada Allah. Itu tawakal kepada Allah. Dan ini merupakan perkara yang perlu digenggam oleh seseorang Muslim dengan erat dalam perjalanan kehidupannya kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami bertaubat, dan hanya kepadamu kami kembali. Kemudian Allah Ta'ala firman lagi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi. Ada seorang yang jumpa dengan Pak Suni. Saya duduk dalam majlis waktu tu, dalam rumah beliau. Kemudian orang lelaki ni dia buat main ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu lauh. Dia kata, Pak Su nak minta Pak Su tolong bagi amalan sikit macam nak beramal dengan ayat ni. Pak Su gelak. Saya dah faham dah Pak Su nak kata apa. Dia kata ayat tu awal dah sebut dah. Dia kata wa man yattaqillah, hak tu lah amalan dia. Dia ada syarat dah itu. Syarat untuk dapat yaj'al lahu makhraja adalah ittaqillah dulu. Kamu kena takwa dulu kepada Allah, baru akan dapat makhraj. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, nak dapat rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka, kena takwa dulu. Dan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh,
sesiapa yang bertawakal kepada Allah. Tawakal tadi apa tadi? I'tiqad, jazam dalam hati kuat bahawa yang bagi semuanya Allah. Itu boleh tawakal. Baik tawakal tak buat ajar, dah tawakal buat ajar. Sebab tu dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli." Kalau kamu tawakal dengan sebenar tawakal, la razaqakum kama narzuqut tayr. Nah, la razaqakum kama narzuqut tayr. Taghdu qimasan aw yaghdu qimasa wa yaruhu bitana. Kalau kamu tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Baik, apa dia tawakal yang sebenar? Wahai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, Allah akan bagi rezeki kepada kamu. Tamam, Allah Ta'ala bagi rezeki. Baik, rezeki apa? Rezeki umum. Kita faham rezeki mesti duit. Kita faham rezeki mesti kereta besar. Kita faham rezeki mesti rumah kita selesa. Kita faham tu rezeki. Baik, sihat tak rezeki? Sihat rezeki tak? Sihat rezeki. Anak-anak soleh dengan solehah rezeki. Rezeki. Lagi. Isteri solehah rezeki. Suami yang soleh rezeki. Lagi apa lagi? Tidak pening kepala. Tak pening dengan urusan. Tenang saja. Rezeki tu. Ada seorang makcik tanya. Kata di Sungai Petani. Dia tanya, ada seorang ni rajin sedekah. Sebab dia yakin kata kalau sedekah, maka Allah Ta'ala akan balas balik kepada dia dengan rezeki. Tapi lah ni dia bankrupt. Oh, jam. Macam mana je. Tapi lah ni dia bankrupt. Kuat sedekah betul. Lah ni bankrupt tu. Macam mana kata kalau sedekah tiba-tiba dapat hak yang ni, tiba-tiba dia bankrupt? Saya duduk diam, tak jawab. Lepas tu saya jawab. Saya kata, rezeki ni bukan mesti dia bagi 10, dia akan dapat 100. Tak. Bukan mesti dia bagi 100, dia akan dapat 1000. Dia faham macam tu. Dia faham kalau bagi buah 5 sebiji, dia akan dapat buah 5 10 biji balik. Dia faham kata dia bagi buah delima sebiji, dia akan dapat delima balik lagi 10 biji. Kurang sebiji, dia kata ini bukan dia. Nah, dia faham macam tu. Tu bagi literal. Dia faham secara literal, secara zahir sahaja. Tapi kalau kata segi makna, banyak lagi sebenarnya. Mungkin dia bankrupt dan kita tak tahu hal dia. Boleh jadi Allah Ta'ala selamatkan dia daripada benda yang lebih buruk daripada tu. Contohnya dia perlu keluarkan duit. Mungkin kalau dia terlalu kaya, dia perlu keluarkan lebih kurang dalam berapa juta pula untuk kesihatan dia. Dia tak sihat. Dia ada orang biasa saja. Hidupnya sederhana tapi sihat. Nah, sihat saja. Dan Nabi pun sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun ala kathirin minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi tak kata nikmat dua tadi adalah harta dan juga kekayaan. Tak. Nabi kata sihat dan masa lapang. Kan dua nikmat tu. Dan Nabi khususkan pula tu nikmat. Nak abang kata tu nikmat besar sebenarnya. Boleh masa lapang sebenarnya. Kalau seorang boleh duduk dengan keluarga dia, setiap hari boleh tengok isteri dengan anak-anak dia, dengan seorang yang akan bertemu dengan isteri dia setiap sebulan sekali, kan tak sama tu. Tak sama dia punya perasaan tadi ya. Walaupun memang tak sama lah. Kalau selalu tengok sangat pun dia jadi boring juga. Dia kena keluar juga dia pun. Jadi kita suruh keluar. Tengok macam mana burung tadi Nabi kata. Ini haqqu tawakkuli. Dia keluar pada waktu pagi dan dia balik perutnya waktu petang, dia akan balik dengan keadaan perutnya penuh. Bermakna burung juga bekerja. Burung juga mencari sebab. Dalam masa yang sama dia bertawakal. Jadi di sini Allah Ta'ala maklumkan dua maqam sebenarnya dalam ayat ni. Ya tawakkal, yattaqillah, dan juga ya tawakkal ala Allah. Nah, jadi bila yattaqillah dengan makna maqamnya tajrid, dia serah kepada Allah Ta'ala, dan masa sama dia bertawakal. Dan yang kedua, dia bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab. Tawakal mesti dengan sebab. Boleh jadi. Dengan makna tersebut, maka dia mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada cepat ataupun lambat. Dan kesemua kita diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi bila diuji, macam mana kita nak berhadapan dengan ujian tu saja.
Jadi kitab Ibnu Athaillah, Al-Imam Ibnu Athaillah ni adalah kitab ubat kepada jiwa yang paling ampuh sebenarnya pada akhir zaman ni. Untuk kita baca balik. Kita hidup di zaman tu. Zaman apa? Zaman kekacauan jiwa. Siapa dia yang akan memberikan panduan tadi? Ni Al-Imam Ibnu Athaillah, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudusiyah. Kemudian kata Syekh, mengambil dengan sebab seperti berusaha mencari rezeki dan disertai bersama dengannya tawakal kepada Allah tu sebagai musabbibul asbab. Siapa yang musabbibul asbab? Allah. Yang menjadikan sebab tadi adalah Allah. Jadi kita pegang dengan sebab, tinggal musabbibul asbab. Ini ajaib ni. Nah. Dan penciptanya adalah perkara yang dipandukan oleh baginda Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sebut dalam hadis, aqilha wa tawakkal. Ada seorang sahabat tanya, aqiluha wa tawakkal atau utliquha wa tawakkal. Dia pergi gantung, dia pergi ikat dia punya unta. Mana dia kata, ya Rasulullah, saya nak kena ikat dulu unta ni ke tawakal? Kemudian ataupun saya nak biak kemudian tapi saya tawakal. Dengan kebun, saya buka je pintu pagar tu bagi babi masuk pun tak apa. Dan kemudian saya tawakal. Ataupun saya nak tutup pintu pagar, apa tu tawakal. Nah. Rumah saya nak kunci ke tak? Saya nak kena kunci kemudian saya tawakal. Ataupun saya biak je rumah saya kerana yang jaga apa semua Allah. Tak kunci pun tak apa. Tak ibu pintu senang. Nah. Dari bila rumah kita suruh Allah adabnya suruh pintu. Yang jaga Allah. Baik, Nabi kata apa? Nabi kata, aqilha wa tawakkal. Fatawakkal. Ikat dan tawakal. Dan itu surah Nabi SAW. Maknanya mengambil sebab adalah sunnahnya Rasul. Mengambil sebab ni sunnah Rasul. Kerja, cari makan, sunnah Rasul. Jangan. Sebahagian ulama memilih pandangan untuk mengambil dengan sebab berdasarkan kepada hadis yang dinyatakan. Nah, jadi perkara ini dilakukan agar seorang itu tidak memerhatikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tu. Tengok apa sebab ulama-ulama, para masyayikh, para sufi bekerja. Tujuan kerja dia bukan kerana nak tu sangat. Tujuan kerja dia tak mau tengok orang tu je. Orang tak mau perhati orang. Ya, kerja dia untuk perhati orang. Kalau kita kerja tapi dia perhati orang, maksudnya masih tak selesai lagi dia punya maqasid kerja tu. Tujuan kerja untuk apa? Tujuan kerja adalah untuk kita tidak melihat apa yang ada pada orang lain dan tidak memandang-mandang apa yang dilihat oleh mereka dan tidak membandingkan dengan kehidupan kita tu. Dan manakala satu kelompok lagi di kalangan ulama sufi menterjemahkan pandangan dengan mentarjihkan pandangan dengan memilih tawakal tanpa mengambil sebab. Ada juga tawakal tapi tak ambil sebab, walaupun mereka mampu mendapatkannya. Dia boleh berubat tapi tak mau berubat. Ada macam tu. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad ambil ubat, ikat di kepala untuk tunjuk kepada umat. Untuk tunjukkan kepada umat Nabi SAW. Sayyidina Imran bin Husain orang yang selalu malaikat bagi salam. Tiap-tiap hari dia akan dengar suara bagi salam kat dia. Dia heran suara siapa ni. Tapi lepas tu dia ambil ubat. Sebab dia kena buasir. Buasir dia teruk. Jadi bila buasir dia terlalu teruk, berdarah-darah ni, dia nak pergi masjid payah. Tapi tiap hari dia akan dengar malaikat bagi salam. Tapi dia tak tahu kata tu malaikat, tapi dia dengar suara bagi salam. Kemudian dia ambil ubat dan lega. Lepas lega tak dengar ada suara bagi salam. Jumpa Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah, waktu saya sakit, saya selalu dengar ada orang bagi salam. Siapa tu? Nabi kata, tu malaikat yang datang melawat kamu setiap hari. Kerana kamu bersabar dengan sakit tadi. Tapi bila kamu berubat, maka hilanglah nikmat tadi. Terus selepas tu dia kena penyakit pula. Kena lagi buasir, dia tak berubat dah. Semata-mata kerana nak dengar salam malaikat. Tak mau ubat dah. Biar. Hal. Nah, masing-masing. Jadi, Nabi marah tak dia? Tak, Nabi tak marah. Itu halnya dia. Masing-masing ada kedudukannya. Masalahnya, ketika orang tadi, dia masuk ke satu maqam, sebelum diketahui maqamnya. Tapi kena cuba dulu lah. Ada tajribahnya. Al-Imam Ibnu Abbad ada menyebutkan dalam syarah hikam, nanti kita akan sebutkan. Manakala satu kelompok yang kita sebut tadi,
Dan ini kerana bagi mereka mencari sebab akan menyebabkan seorang tadi menyibukkan dirinya dengan selain Allah, serta menghiaskan diri mereka itu dengan sifat bergantung harap kepada pada perkara yang lain. Mereka hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Al-Imam Sulaiman Al-Qawwas radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, "Lau anna rajulan," kata beliau, "tawakkala 'ala Allah bi sidqin niyyah, lahtaja ilaihi al-umara'u wa man dunahu." Kalaulah seorang itu bertawakal kepada Allah dengan benar niatnya, maka sudah pasti dirinya diperlukan oleh para pemerintah, raja dan seumpama dengannya. Dia tak perlu kepada raja, raja akan perlu kepada dia. Itu dia. Wa kaifa yahtaju huwa ila ahadin wa maulahu huwal ghaniyul hamid. Bagaimana mungkin seseorang yang bertawakal, yang dengan sebenar tawakal itu memerlukan kepada yang lain, sedangkan Tuhannya iaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan yang maha kaya lagi maha terpuji. Tuhan dia maha kaya, perlu kat lain lagi. Sebab tu ketika mana khalifah datang kepada al-Imam Sufyan, kalau tak salah, Sufyan, dia kata, "Wahai Imam, kamu nak apa minta?" Dia kata, "Tolong bagi kepada saya jaminan saya tidak akan mati." Dia kata, "Tu tak boleh depan Kaabah so minta, kamu nak minta apa? Minta sekarang. Tolong bagi jaminan saya tak akan mati." Tak boleh. Okey, tak boleh tu. Tolong bagi saya syurga. Tu pun tak boleh, bukan saya punya. Ada tu kamu pun, kamu pun tak boleh bagi yang tu. Apa saya nak minta kat kamu, dia kata. Jam tu Khalifah ni bukan raja biasa ni, raja kepada raja. Khalifah zaman dulu dia raja kepada raja, merintah berapa benua. Sebut macam tu dan dia jawab macam tu. Dan gerun, raja-raja dulu gerun. Kita kalau jawab macam tu kat raja zaman lah, cari mampu. Sebab apa? Sebab kita pun memang dalam hati memang nak dunia pun. Kalau raja panggil kita, benda pertama dalam kepala apa dia waktu tu? Kalau raja baik dengan kita, tak. Mau banyak dah kita dah susun ni. Kalau baik raja dia nak minta ni. InsyaAllah. Ada dalam kepala tu, tak boleh tu. Tengok. Bila mana disebut oleh Syekh, kata Syekh Sulaiman Al-Qawwas kata apa? Law anna rajulan tawakkala 'ala Allah bisidqin niyyati lahtaja ilaihi al-umara wa man dunahu. Para raja akan memerlukan diri dia. Syekh Muhammad Mustafa Abul Aila menyebutkan bahawa pandangan yang rajih adalah ia memerlukan kepada perincian. Ini comel. Syekh Mustafa Abu Aila dalam kitabnya Min Ata'illah, syarah kepada Hikam Ibni Ata'illah, kata beliau ni kena perinci. Tadi kan ada satu ulama pilih kata nak tawakal dan sebab. Dan satu lagi maqam kata tak, kami nak tawakal tak mau sebab. Kata Syekh Abu Aila, kena ada perincian. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Laqani dalam kitabnya Jawharatul Tauhid. Fil iktisabi wat tawakkul ikhtilif warrajihu tafsilu hasba ma'urif. Pada mencari rezeki dan bertawakal terdapat padanya perbezaan pandangan, dan pandangan yang rajih adalah memerlukan perincian seperti mana yang diketahui. Baik, hasba ma'urif maksudnya apa dia? Seperti mana diketahui dalam kitab-kitab para ulama sufi seperti Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Ar-Risalah lil Imam Al-Qushairi rahimahullah. Jadi hasil perbincangan yang kita bincang ni, kedua-dua keadaan tersebut berbeza mengikut hal seseorang. Kalau orang tadi mampu sabar, kalau diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, duit tak ada, lagi macam-macam, semua berlaku kekurangan. Kalau dia sabar pada waktu tu dengan keadaan dia tadi, dan dia tidak putus asa sekali-kali dengan Allah, dan dia tidak meminta-minta, dan dalam masa yang sama dirinya juga tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk menafkahi tanggungjawab, tapi dia tak ada tanggungjawab pula. Dah ni santri dah. Makamnya yang pertama, duit tak ada, rumah pun tak ada, kereta pun tumpang, itu lagi makan pun kan, alhamdulillah kan, kalau boleh makan alhamdulillah.
dan semua macam-macam lah, tak ada. Dan dia pula tak ada untuk dia nak tanggung. Tak ada bini, tak ada anak. Dia ada anak wajib, dia nak kena tanggung siapa-siapa, dia tak ada wajib dia nak tanggung siapa. Tanggung diri dia aja. Jadi kalau yang macam ni kedudukannya, dia kata redha, dia kata, dan kalaupun dia ada isteri, contohnya, ini kan kedudukan dua pula. Kalau dia ada isteri, kalau ada isteri tapi isterinya pula redha, anak-anaknya pun redha, dan bersifat macam dirinya juga, semua ni wali semua ni. Bukan cakap tok lelaki je wali, bini pun wali. Kalau lelaki kata hari ni tak ada apalah, kita nak makan apa tak apa bang, kita sabarlah hari ni, insya-Allah. Dengan tasbih lah. Subhanallah. Beri. Boleh tu. Ini yang berlaku zaman sahabat tu. Ada satu sahabat datang kepada Nabi, makanan tak ada, tak cukup. Ada sikit je, kurma ada beberapa biji, dan kemudian katanya ni cukup untuk buka puasa satgi je. Sahur esok tak ada. Buka puasa satgi je ada. Sahur tak ada lah. Nak buat macam mana ni? Suami dia kata tak apalah, saya pergi jumpa Rasulullah tak? Kalau ada bantuan. Pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, kami tak ada makanan apa dah. Tinggal ada buka puasa satgi lagi ya. Had sahur tak ada. Nabi kata, ada lagi ke? Kamu kata tak ada apa. Tu nak makan sahur, buka puasa kata ada lagi dah. Dia kata. Kalau Rasulullah kata, oh memang sikit semua tu. Sampai nak sahur pun tak ada ni. Kau dah bagi tahu kat Sayyidina Ali ke? Bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar ke, tolong buka saat perbendaharaan. Tolong ambil sikit dalam berapa kilo berah ke, berapa tan berah ke, bagi kat rumah dia. Berah dah daripada makan gandum. Kan? Kau bagi daging ke, bagi dengan ayam ke, ikan ke. Tak. Abang ada tadi kurma ke, ada lagi tu. Ada lagi. Habiskan dulu yang tu, kata Nabi. Habiskan dulu yang tu. Balik rumah. Isteri tanya, macam mana? Rasulullah kata apa? Rasulullah kata ada lagi lah tu. Dan Rasulullah kata kena habiskan dulu. Habiskan dulu. Kalau bini kita agak-agak macam mana? Agak-agak lah. Kan bini kita lah, bini siapa-siapa pula. Dia kata abang cakap tak kena ni. Orang suruh cakap bagi jelas, cakap pula macam tu. Saya tengok Rasulullah dah salah faham ke apa? Tak. Isteri sahabat ni kata apa? Rasulullah suruh habiskan dulu. Habiskan. Buat macam mana nak habiskan? Habiskan buat kita tengah puasa ni. Habiskan. Bagi kat orang. Akhirnya dibagi kurma yang baki tadi kepada jiran-jiran. Bagi kawan ni sikit, habis, selesai. Kan Rasulullah suruh habiskan. Lepas tu Rasulullah tak abang pula suruh main balik. Balik rumah duduk saja. Habis dah. Nak buka puasa pun tak ada dah. Tadi ni dah ada dah. Ni bukan zakat nak sahur tak ada. Buka puasa pun tak ada. Senyap duduk kat rumah. Hampir buka puasa, jiran ketuk pintu. Bagi satu bekah makanan. Jiran nu pula tadi bagi kurma sebiji dua saja. Mai pula bagi satu bekah lagi makanan. Jiran nu pula lagi mai bagi satu bekah lagi makanan. Barulah lepas tu mereka menangis ketika tengok makanan tadi, kata, yang inilah sirnya kalam Rasul. Percaya dengan Nabi bulat. Dan akhirnya mai makanan tadi cukup untuk seminggu. Tadi hak semalam tak cukup, sampai sahur tak cukup. Tapi sebab yakin dengan kalam Nabi, mai makanan sebelum buka puasa tu, makanan buka puasa pun ada, sahur pun ada, esok, lusa, tulak, tungging semua ada. Toh. Tapi nak mai kamalul yakin tu yang susah. Sebab dia dengar cerita tu, terus dia kata, kena buat macam tu, buat esok pun tak mai lagi. Dia buat juga, esok tak sampai-sampai lagi. Macam mana ni? Cerita dah baca dah. Iman tak sama. Kita baca cerita orang yang yakin, kita sendiri tak yakin waktu bagi. Kita tak yakin lagi. Dia kena ambil juga akhlak orang mancing dengan orang buru ni. Kena ambil akhlak dia. Kena tawakal. Masuk bawa dah macam-macam. Napang dengan panah. Hak yang mancing pula ni lempak. Beli dengan apa ni, apa tu? Nak tambah mahal tu? Reel mahal. Dengan joran mahal. Lempak bukan main lagi. Tunggu macam jenuh haram balik kosong. Kumpau. Tak ada apa. Masuk buru pula. Pusing satu bukit.
2 bukit, 3 bukit jalan. Hak game buru lah. So tak jumpa juga. Lepas tu orang duk abang kata, baru tadi yang nampak kijang duk lintah. Kawan ni pergi duk tebang pokok, nampak kijang 3 ekor, kata kali masuk. Tengok kami sambil duk gedi-gedi ekor. Kata, napang tak ada. Hak yang bawa napang jumpa pun tak. Hak yang tak bawa napang jumpa sedia. Rusa lalu senyum. Kijang lalu sambil lompat-lompat depan dia je. Tadi tak boleh buat apa. Itu. Jadi kalau keluar anak ambil akhlaknya, akhlaknya sabar. Masuk tak tentu lagi dapat. Tenang saja. Kalau keluar niat pula boleh exercise. Contoh. Orang masuklah. Lagi apa ni, hak yang pergi duduk mancing pula boleh wirid. Boleh selawat waktu tu. Nampak? Tu. Dia nak tahu saja tu, tarik sekok keluar 10 kilo. Tahu pula lagi sekali lagi 10 kilo. Masuk baru gigi hutan, pum, tembak rusa 3 ekor lah. Dia nak macam tu. Itu. Dia jadi wali besar lah itu. Tok wali masuk pun kadang tak dapat. Baik. Jadi mereka semuanya redha dengan keadaan dirinya serta ni, kalau kata isterinya pun redha, anaknya pun redha, serta tidak berlaku putus asa. Depa pun tak putus asa. Redha dengan hal ayah depa tadi, suami dia. Maka keadaan kelompok yang sebegini yang terkuat kepada mereka adalah apa dia? Bertawakal bersama dengan meninggalkan sebab. Ni hal dia. Kalau kita test dulu tengok kita macam mana. Waktu ada duit kita pening tak? Kalau pening, maknanya kita bukan makamnya tajdid. Baik, salah kita maksudnya kita rendah kedudukan. Tak, bukan rendah. Masing-masing ada mazhab dia. Masing-masing dia ada dia punya tempat tumbuh dia. Pokok pisang, kalau pergi duk tauk kat tempat kering, tak tumbuh dia. Padi, kalau duk pergi tauk tak berbuah ayak, tak bagi cukup, tak tumbuh dia. Macam tu. Ada pokok pula, tauk pergi macam mana pun tumbuh tu. Contoh dia apa dia? Rumput. Tengok merata tu ada lagi. Lalang. Merata tu ada tu. Tak payah siapa tanam, tumbuh tu. Tengok. Ada jenis tu. Hal ni bukan perbandingan lah. Saya kata makam tajdid game lalang pula. Tak. Makam sebab kena bitau ayak ni. Ni game makam sebab ni barulah jadi padi. Tak. Bukan tu maksud dia. Dan ada pokok buah yang kadang-kadang tak perlu pun. Pokok getah bukan nak pergi siram setiap hari. Pergi tumbuh. Tapi kalau pokok pokok pelam, pokok durian, ada jaga dia apa semua dia macam-macam. Dah ada orang pokok nyok. Baik. Pokok nyok pun kena juga. Ada juga garam kena bubuh apa semua tu kan. Ada penjagaan, ada yang tak pernah penjagaan pun. Tanam tu tumbuh macam tu je. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Waktu Sayyidina Zaid bin Sabit pernah kata, Rasulullah menyebut man kanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang akhirat dunia adalah keinginannya, maka Allah Ta'ala akan memporak-perandakan urusannya. Tuh, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Tak jadikan fakir duduk di depan mata dia. Karena yang dia inginkan dunia. Dunia akan kita sebut dah pada sebelum ni. Apa saja dunia. Keinginan dunia, benda yang melalaikan. Dan sesiapa walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang pada dunia melainkan yang telah dicatat oleh Allah. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Sesiapa yang akhirat niatnya kerana Allah, kerana agama, contohnya jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya, ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kaya pada hatinya. Ya, Allah Ta'ala kata wa ja'ala ghinahu fi baina ainaihi. Maksudnya dia tak nampak dengan kekayaan tadi mesti dengan rumah besar, tak mesti lah. Tapi kekayaan tadi dengan sebab kaya hatinya, kaya jiwanya. Wa'tihi dunya wa hiya raghibah, dan dunia akan datang kepadanya sedangkan, dan wahiyya raghibah maksudnya dia kata sini akan menjadikan kaya jiwa dan dunia akan datang bersungkur di hadapannya. Sungkur di depannya, betul-betul. Tunduk kepadanya dunia tadi.
Jadi siapa yang tak ada yang berkeadaannya tidak sedemikian, maka cari dan juga menggunakan jalan asbab adalah lebih utama pada ketika tersebut kepada dirinya. Hakikatnya kedua-dua maqam tadi, sebab dengan tajrid, adalah maqam terpuji. Jangan salah seorang kita faham bahawa orang ni maqamnya tajrid lebih tinggi daripada maqamnya yang asbab. Yang ni maqam asbab lebih rendah daripada maqamnya tajrid. Tak. Jadi keadaan ni jadi tercela ketika mana salik ilallah, yang berjalan di jalan Allah Ta'ala ni, menempatkan dirinya pada suatu tempat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Hal ni yang tak boleh. Nah, yang tak ditetapkan oleh Allah kepadanya, dia tetapkan dirinya pada waktu tersebut. Jadi dia tak akan cukup. Dia tak akan cukup. Sebab tu apa-apa pun, kalau kita ada guru, maka minta irsyad terlebih dahulu. Minta irsyad dulu. Nak buka pondok, dia bukan irsyad, dia buka pondok saja sebenarnya. Ada perbincangan, tawakkal ala Allah. Faham tak? Irsyad dulu, tanya dulu pandangan, bagaimana pak kedudukan, kerja apa kita nak kena lakukan. Jadi bila mana orang tadi dia akan tercela ketika mana dia tempatkan dirinya dengan diri dia sendiri. Lepas tu saya pernah bertanya kepada guru saya, Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, bagaimana saya ingin mengetahui kedudukan saya ni, adakah tajrid ataupun maqam saya maqam asbab. Lalu beliau menjawab, jarib. Nah, jarib maksudnya ujilah hal dirimu dan engkau akan ketahui. Ini Syekh jawab kat saya pendek saja, tapi jawapan tadi besar sebenarnya. Faham? Saya tak boleh berniaga. Saya memang tak boleh berniaga. Pernah dah sekali dua berniaga. Dah kali bagi orang habis. Kat kedai, beli buku Dalailul Khairat, saya beli dekat 50 buah ke tak silap saya. 50 buah saya beli ke, berapa puluh buah bawa balik ni. Kira dah untung ni. Ni kalau balik kira jual sebiji banyak ni cetakan mahal tau. Cetakan mahal, kulit tebal pula tu. Lah ni kulit tak tebal macam tu lah. Tu masa kulit tebal tu. Dia kata kalau balik jual banyak ni macam ni, oh, untung ni. Boleh beli tiket balik, mesat balik. Balik mai ke sini, ada orang mai lawat. Mai lawat saya, mai tanya, minta ijazah dari Allah. Minta pula, kebetulan pula masa kita balik tu pula tak abang kata apa pun. Tapi hak mai ke sini masa tu tak pondok lagi. Pemain lawak ni berkata kami nak minta ijazah Dalailul Khairat. Mana dia tahu saya boleh kitab. Lepas tu pada minta ijazah, saya pun kata saya ijazah lah. Ada kitab lagi? Kitab tak ada tu, nak kena cari. Saya pun nak habak. Kalau habak ni nak kena dia nak suruh dia beli. Takkan saya nak habak dia apa? Saya kata saya ada kitab tu RM150. Takkan nak habak tu malu. Tapi kalau orang berniaga dia habak. Saya memang nak berniaga. Memang balik tu nak berniaga. Saya pun ada kitab. Oh ada lah. Ada cetakan yang terbaik lah. Tu saja nak bagi faham hin tu. Cetakan terbaik ni. Oh yang terbaik, Masya Allah. Saya pun pergi ambil. Saya tuan tengok lah belakang. Dia pun ambil. Oh, berapa lah tak? Tanya berapa tu jam saya. Saya pun ambil lah hadiah. Mai pula bukan seorang. Pakat ambil seorang satu hadiah. Tak apa. Tapi tak ada pula berasa nanti ni saya cerita ni. Masa bagi tu saya tak ada pula berasa nanti ni. Rugilah aku tak ada pula. Masa nanti. Lepas tu mai pula lagi. More saya bagi. Tapi bila nak balik ke Mesir, duit lebih daripada tu lagi. Lebih daripada saya duk kira 50 kali 50. 50 kali 50 dapat berapa? 5 kali 5, 25. Betul? 2,500 lah akan dapat. 2,500 dapat. Oh, masa tu syok lah. Tak, saya dapat lebih daripada 2,500. Lebih. Dapat 30,000. Balik Mesir. Ada sekali tu balik, tak ada apa pun. Boleh beli kereta beli. Beli kereta bukannya beli kereta duit saya pun. Mereka yang suruh pilih kereta. Saya pilih kereta. Oh, dia pilih kereta, jangan pilih di pasar malam. Ambil gambar kereta. Ambil kereta. Saya kata saya nak kereta kecil ni. Jadilah. Kalau nak bagi saya bagi nak kereta kecil ni. Tak payah ambil kereta sebelah dia. Saja ambil kereta tu bagi lebih sikit kan. Ambil kereta. Kereta tu ada bonet dia kata. Ambil kereta tu. Hyundai Verna. RM40,000 cash bayar. RM40,000 cash bayar. Saya bawa pergi beg tu, duit tu satu beg. Buat pula. Tak, terkejut.
Yang tak terkejut lah tokek kereta tu memang selalu tiap hari lah beli kereta ni tu. Kita pula takut dengan Robi tu. Jadi saya tak boleh menikah. Lepas tu kalau bahagian saya akan suruh orang lain tu bagi kat santri lah. Hampa jaga lah. Kalau tidak, kalau saya pergi duduk kat apa ni Ruak Jawi, apa ni Zawiyah punya bus tu, habis barang-barang Zawiyah. Lalu kawan ni ambil. Tasbih lagi. Nak ambil. Semua ambil. Jadi saya tak boleh duduk kat situ. Sebab tu bukan hak saya punya. Dah. Itu dah termasuk dengan hak pondok punya dah. Kalau hak saya punya sendiri, memang saya jenis tu. Lepas tu ramai ni dia akan main tanya kat saya tu. Saya ada kitab tu saya nak beli. Padahal ada jual depan tu. Saya pinjam kat saya. Saya ada kitab tu. Tengok drama lah. Cari kat mana. Takkan saya nak bak dia. Tu ada jual kat depan tu. Dia ambil bagi kat satu. Tu lah. Sabar. Tu kira tu yang licik lah tu kan. Yang pandai-pandai main tu. Dia pakai main kat saya tu. Memang saya takkan jual. Tak erti nak menikah. Nak kata maqam tajdid secara keseluruhan pun, kita pun tak apa nak erti juga. Nak kata maqam sebab secara keseluruhan pun, saya pun tak tahu lah macam mana. Di mana maqam hak mana satu kita pun tak tahu ni. Tapi saya tahulah, sajalah sebut itu. Al-Imam Abdullah Syarqawi kata apa? Kesimpulannya, dia kata al-wajibu 'ala salik, yang wajib kepada salik, an yamkusa fi ma aqamahu al-haqqu fihi. Hendaklah dia duduk, kedudukannya tadi telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala padanya, wa yarda bihi, dan dia kena duduk pada tempat yang diredainya oleh Allah, hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu, sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan dirinya daripada kedudukannya tersebut. Kalau kata dia nak dikeluarkan daripada sebab ke tajdid, atau daripada tajdid kepada sebab, Allah yang akan keluarkan dia nanti. Wala yuqriju bi nafsihi, wala yakhruju bi nafsihi, jangan dia keluar dengan diri dia sendiri, wa iradatihi, dan dengan kehendaknya, wa taswiru syaitan, dan juga dengan keluar pula dengan godaan daripada syaitan, maka fayaqa'u fi bahril qati'ah, maka dia akan terputus nanti daripada kedudukan dan diputuskan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pilih sendiri. Dan macam mana kita nak tahu juga? Saya tanya kepada guru saya. Jadi kita pun macam tu juga. Ada orang kadang-kadang dia nak sungguh-sungguh, tapi tetap kedudukan macam tu je. Sebab apa? Tanya balik kat diri kita. Kita ada tanya dekat orang yang sepatutnya kita tanya untuk urusan kita tadi. Saya nak buat ini, saya tanya dulu tak? Saya bincang dulu tak? Kan dia sendiri yang buat utusan dia, perutusan dia buat ni. Ni beza dengan orang yang ada guru dengan orang tak ada guru. Orang ada guru lain. Orang tak ada guru, dia buat ikut suka dia lah buat. Ni orang kata yang salik ila Allah, yang ada salik. Dia ada guru dia. Dia ada pembimbing dia. Tanya dulu kepada guru dia, saya nak buat yang ni, sesuai tak? Saya nak buat ini, boleh tidak? Tapi murid pula, dia suka ingkar kadang-kadang bila main-main buat, dia duk keinginan dah. Sebab tu kadang guru-guru, kalau para murid dulu kata Imam Abdul Wahab Syarani, dia kata hatta istiqarah para awliya dulu mereka akan serah kepada guru mereka. Istiqarah pun serah kat guru. Karena kalau dia istiqarah dia dengan nafsu sebenarnya. Contoh dia ada anak dara 2 orang. Dia ada berkenan 2 orang. Anak dara 1 orang, janda 1 orang. Contoh. Kena mana satu ni pening kepala. Padahal dua-dua dia nak. Ataupun padahal dia memang berkenan dah 1 orang ni. Jadi bila dia buat istiqarah, dia kata dalam hadis Nabi kata kena istiqarah, dia istiqarah. Istiqarah dia memang nak dah. Memang dia akan nampak lah mana satu istiqarah tadi. Tak itu apa ni Saifullah kan. Dengan Saifuddin. Ni kalau kata yang istiqarah tadi, sebab tu kata Imam Abdul Wahab Syarani, dia suruh pilih. Suruh guru yang pilih. Minta guru dia istiqarah. Masalah kita itulah pula, bila guru istiqarah, kita pula komen istiqarah guru. Guru bagi cadangan macam ni. Ada cadangan lain tak? Boleh. Baca dalam Lawaqih Anwar Qudusiyah, dalam tu ada
Istiqarah guru. Kadang guru ketika dia istiqarah, dia tak ada kepentingan apa. Dan kadang hak yang dia duk berkenan tadi pun untuk guru tak nak tengok. Orang panggil apa? Dia kena ada. Itu kalau kata ikatan kuat dengan guru sebenarnya, dia akan ada yang tu. Dia akan minta dulu izin. Dan ini tajribah yang kita lalui ketika mana kita dengan guru-guru kita. Saya bila ada apa ni, suatu yang besar nak kena buat, maka nak kena minta izin dan juga nak minta pandangan dulu daripada guru. Dan kadang-kadang memang pandangan guru adalah suatu yang sangat memedihkan. Tak kena dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya hujung dia memaniskan. Manis. Tapi kadang memang pedih. Mula-mula dengar tu kita ingatkan guru nak setuju dengan kita. Dan orang tak setuju. Tak setuju tu yang pedih. Lagi senang tu nikah tu senang. Lepas tu habak panggil kad, hantar kad tu guru saya macam nak tu seorang labah tu tu jemput lah mai lah tu senang. Tak apa lah tu. Tak ada masalah apa. Bukan semua orang nak kena macam tu dah. Yang jiwa dia rasa saya kena minta macam tu. Ataupun dia minta Tok Guru tolong doakan saya. Terus. Tu senang. Jangan bebas saya ni nak minta itulah pilih ni kan. Istiqarah. Ada seorang anak murid saya main minta istiqarah. Baru dia puji semua ni. Ni orang terbaik, masya-Allah tabarakallah. Istiqarah dia mimpi. Dia mimpi pelik. Dia mimpi penin. Jadi ikut mana tau. Dia duduk ligang kijang tak jumpa-jumpa. Gang kijang pergi kijang tu duduk lari. Tik 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 tik. Lepas tu nak pergi tangkap kijang tu lari lagi. Kata kijang ni nak darah. Kijang ni nak darah. Dia duduk lari tu, duduk main pusing-pusing tu, dia tak mau tu. Sat demai sat tu. Lepas tu main abang. Sungguh tak? Payah. Dia kata mimpi balik sampai kijang tu main. Buat gulai. Tu tak apa. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kalau ada, kita akan sambung pula hikmah yang ketiga insyaAllah pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.